Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast BTZ. Alhamdulillah, ladies and gentlemen. Episod hari ini seperti mana biasa dibawakan kepada anda khas oleh teman-teman kami daripada Hartanah Bros. Mereka ni dah 15 tahun berkecimpung di dalam industri hartanah. One stop solution untuk every matter pertaining to isu jual ke beli ke sewa rumah ke everything. You know what, contact them on their social media platforms, hubungi mereka on Facebook dan sebagainya. Hartanah Bros, your property matters. This episode is also in collaboration with GRTV. GRTV adalah media platform untuk Global Ihsan Relief. Banyak kerja-kerja baik mereka lakukan untuk masyarakat, and ongoing campaign yang sedang mereka lakukan adalah Care for Single Mothers. This is an important campaign yang diorang running. Yep. Mereka ni lalui macam-macam urusan dan kita seharusnya menghulurkan tangan untuk membantu lah. So of course, A way that you can actually help about with is provide $150 for this particular campaign yang akan membantu mereka with food hamper and financial assistance. If you're interested to help about, please do lungsuri laman mereka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam semua sihat? Baik, Alhamdulillah sihat. Last week ada sibuk sikit. Wah. So ni Saturday Sunday pun kadang nak shooting pun ada payah sikit, tapi kita try all for masyarakat kita lah. Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah, kita pun dah nak menjelang masuk bulan haji . Kita kira tak kira dah nak masuk Zulhijjah . So Alhamdulillah kita dah masuk permulaan 10 hari yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Cakap tentang bulan haji ni, kita teringatlah peristiwa, kisah-kisah yang kita sebutkan . I think last week kita sebut tentang kisah Nabi Ibrahim. So berlaku di tempat Mekah tu lah . Bagaimana peristiwa Nabi Ibrahim dengan Hajar dan sebagainya. Mungkin hari ni kita nak teruskan lagi kisah kita, ujian yang dilanda oleh Nabi Ibrahim AS. Last week you ingat kita cerita tentang Nabi Ibrahim punya dia sangat curious dia . Yes. Pasal Macam mana you cakap lah, dia tengok matahari, dia ingat tu Tuhan. Dia nampak bulan, dia ingat tu Tuhan. So I think that's where we left off. Yep. And the story goes on that Nabiullah Ibrahim AS dengan tungkus lumus ni terus cuba berdakwah kepada masyarakat. Understand. And I think the great thing about the story of Nabiullah Ibrahim AS adalah dia ni memang tak give up lah. Betul. Dah lah payah benda tu, degil lah tu masyarakat tu. Kadang-kadang kita buat kerja kan, dia jadi okey apabila ada reception ataupun acceptance yang baik. Correct. In order to progress, nak kena ada some sort of agreement lah. Kalau somebody agree with you, baru you ada macam nak move forward. Walaupun satu orang . Betul. Yes. Tapi ini cerita lain macam sikit lah. Bukan saja masyarakat tak terima, bapa tak terima. Ya. Right. Saya rasa ini adalah realiti yang kita nak faham tentang nak menarik orang, nak mengajak orang kepada kebaikan. Sebab kadang-kadang nak mengajak orang kepada kebaikan, kita tak sangka yang nak mengajak kebaikan ni untuk ahli keluarga kita adalah satu ajakan yang sangat susah. Betul. Kita realize that yalah, mungkin ajak orang lebih senang Betul. compared to nak ajak family. Dan bila family tak menerima kita punya ajakan ataupun dakwah yang kita nak sampaikan ni, kita terasa macam down lah. Yalah. Cuma itulah pilihan-pilihan Allah terhadap nabi-nabi ni . Allah pilih mereka punya semangat, mereka punya kekuatan spirit diorang untuk continue dakwah ni. Subhanallah. Itu kalau kita tengok mengenai kisah Nabi-Nabi, and this is something that we can relate as well. Failure ni is very evident in their history . Maksudnya kesusahan dan tak diterima orang dan sebagainya. But failure comes in a number of forms lah. Kadang-kadang dari sudut constriction of finance dan sebagainya. Yep. Tapi di antara kepahitan ataupun kepayahan yang kita lalui dalam kehidupan general ni adalah rejection lah. Yep. I'm not sure, tapi kadang-kadang dalam kita punya hidup sendiri, I boleh fikir balik kena reject dengan benda ni macam-macam juga. Cakap pasal rejection, just now I baru macam nak follow up sikit lah pasal Ustaz cakap. You nak buat benda baik, susah orang nak terima kan. Especially I can view it as someone, for example yang, maaf cakap bukan nak judge, tapi someone yang bertattoo. Okay. For me, I got nothing against them. I look at them as normal people. Kita semua memang ada mistake. We can't run away from that. Tapi when this group of people, they try to do something good, they try to tell someone normal to do something good, then they feel the rejection. Diorang rasa macam, kau apa benda nak cakap dengan aku pasal benda baik? Kau sendiri macam, they are being judged throughout. So I think we can relate that story to, sama juga macam kisah Nabi-Nabi juga kan. Yang diorang pun nak ajarkan benda baik. Apalagi Nabi Ibrahim, bapa dia sendiri sih. Pun dia dapat tu rejection. We can relate lah dengan orang-orang yang sebegini jugalah. Cerita Nabi Ibrahim
berlanjut daripada peristiwa tadi tu yang kita sebut. And then it goes into a particular point yang Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan di dalam Al-Quran, di mana he begins to try a bit harder. Cerita dia So adalah dia agresif sikit lah. Sikit Dia naikkan gear sikit lah. Dia naik gear sikit lah. So cerita dia adalah apabila orang keluar daripada the main city for some form of gathering, Okay. maka Ibrahim seorang dekat dia punya kampung dia ni, and idols ni banyak. He's trying to teach a particular lesson, maka semua ni itu dihancurkan kecuali satu. We know of the story. So bila orang semua balik ni, tiba-tiba tengok kepada Tuhan-Tuhan mereka, idol mereka macam, apa jadi ni, semua hilang. What is it? Tinggal satu je kan. Lepas tu diorang semua dah fikir, dalam Quran Allah sebut benda ni kan. Dan cakap, ni confirm ni budak tu punya cerita ni. Siapa lagi kalau tak budak nakal tu kan? Ibrahim kan? When they confronted Nabi Ibrahim, Ibrahim cakap, taklah bukan aku. Malah yang tinggal yang besar satu ni, yang dia yang hancurkan yang lain. And then they started to say, takkanlah batu boleh menghancurkan batu lain. Yes. Ibrahim cakap, kalau guna bahasa kisah, tahu tak apa. Using that logic kan? So this is where you will see awal cerita Ibrahim. Tahu pun kau bodoh. Macam gitu lah kan. Kalau kata kasar lah, tahu pun kau. But the thing is, this is where we see the brilliance of Ibrahim, that he uses logic to counter every matter. Dia tak ada hard sell sangat in that particular, enforcing that particular idea. No, he's just using things around them. For you to think lah. For you to think. Betul. And ini yang kadang-kadang boleh digunakan daripada kita lah, dari sudut kita nak ajak orang kebaikan. Make people think. Bila kita tutup soalan dan curiosity, manusia tak boleh nak improve themselves, I think. I think yang sangat menarik bila Allah sebut dalam surah Al-Anbiya, Allah kata bila Nabi Ibrahim faja'alahum judadan illa kabiran lahum. Nabi Ibrahim kira hancurkan semua melainkan yang ketua dia lah. La'allahum yarji'un, supaya orang kembali pada benda yang kebenaran atau kembali pada Nabi Ibrahim ni. Jadi bila diorang sampai tu, diorang actually memang pada awal ni diorang percaya yang ni betul ni, yang paling besar ni yang buat ni. Diorang macam terfikir dulu. Itulah senang ni lah, senang nak psycho lah. So bila ada lepas tu Allah sebut dalam ayat faraja'u ila anfusihim. Diorang balik, diorang fikir kat diri diorang. Diorang kata tak mungkin sih kita punya ketua ni akan buat benda ni. Doesn't make sense. Tak make sense. So benda tu yang Nabi Ibrahim bagi diorang fikir. So menariknya Nabi Ibrahim suruh diorang fikir ni, selama ni korang buat benda ni korang fikir ke tak? Sebab dia dapat tahu je kerana keeguan diorang tu. Dia kata qala man fa'ala hadha bi alihatina. Siapa yang buat ni geram kan? Siapa yang buat benda ni kat Tuhan-Tuhan kita kan? Tapi kalau logiknya kita tengok balik, sepatutnya Tuhan yang protect diorang. Kenapa Tuhan yang kena hancur ni sekarang? Betul. Dia kata qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqal lahu Ibrahim. Dan dia cakap, aku dengar ada satu budak ni betul-betul against kita nama dia Nabi Ibrahim kan. Dia cakap, diorang kan memang tengah ada gathering kan. So dalam ayat tu Allah kata qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas. Bawa dia dekat depan orang ramai semua. Interrogate lah. Kira kita check dia lah. Dia ni atas bawah kita check dia. Degil lu ni budak. Tarik dia. Uniknya tu Allah nak tunjukkan kebodohan diorang dalam ayat tu. Maknanya diorang, bila diorang, Ibrahim kata, taklah. Qala bal fa'alahu kabiruhum. Actually yang besar ni buat. Diorang pun macam, wah okey betul juga dia kata ni kan. Sekali bila diorang pergi tu, lepas tu Nabi Ibrahim tu tanya balik, qala afata'buduna min dunillah. Macam gini ke korang, disebabkan macam gini korang tak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, ma la yadurrukum wa la yanfa'ukum, tak berikan kemudaratan, tak berikan kebaikan. Macam malu lah, uffil lakum. Macam apa ni korang buat ni? So benda ni yang buat diorang fikir. Mungkin ada di antara yang berada kat situ pun dah terlintas dalam kepala otak dia yang betul juga budak ni cakap. Tapi kerana keegoan dia lah. There's an important point dalam sini, which is to ask yourself and to sincerely introspect. Kita senang untuk menilai orang tau, tapi jarang kita menilai diri kita dari sudut apa kita lakukan. Yes, correct. Ada satu hadis Nabi SAW, sahabat pergi kat Nabi SAW tanya mengenai albir. Ya Rasulullah, explain kat kita ni dari segi benda baik tu apa Konsep baik ni kan besar. Macam mana kita nak tahu benda ni elok ke tak elok? Which is a konsep yang hari ni people debate kan. Ada orang cakap benda ni okey apa, orang cakap benda ni tak okey. Benda ni baik apa, benda ni tak baik. Ni normal apa, ni tak normal. Nabi cakap first kali Nabi cakap istafti qalbak. Nabi cakap you question your own heart. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun albir, adapun benda yang baik itu adalah bila kita buat it feels right. Adapun kejahatan itu adalah when you do it you feel that it is unsettling. Dia macam sikit. Guilty kita feel guilty. Yes, of course. Nabi cakap kalau kau tahu orang, kalau orang tahu yang kau buat benda ni, kau rasa malu. If you think about this particular concept kan, kita boleh gunakan this as a measure for our own selves tau. Bila kita pergi balik saat-saat kita nak melakukan dosa ataupun kesilapan, dia menggigil juga tau.
Yes, agree. People don't just So do banyak evil dosa tau. ni kan, dah tahulah. Boleh tahu apa? Tapi dikarenakan keegoan. Ya. Dikarenakan Yes, mencari yes. a sense of pleasure. Ya. Dikarenakan nafsu, kita buat Yes, juga. yes. Padahal kita tahu tau, tak elok benda ni. Buat benda jahat actually lagi susah pada buat benda baik. Buat benda jahat, No, you just imagine let's say lah a Contoh, a fine young man malam ni nak pergi, nak keluar, nak enjoy ni, nak huri-huri ni. Dia tahu ni sebelum dia nak pergi huri-huri ni, pernah tak dia terlintas macam cakap, ya Allah malam ni aku nak huri-huri. Macam salah tak dari segi macam, I mean I cannot say salah ke tidak lah. Obviously Tapi dia nak buat tu salah lah. For me kalau dia dah rasa gitu means ada keimanan juga. betul. I agree. Ada iman tau dalam diri dia. Okay. Sebab Allah declare yang kita manusia akan buat kejahatan. Okay. Kita memang akan jatuh pada kejahatan, kepada maksiatan. Kita memang jatuh. Tapi the sense yang dia ada, that macam pemikiran yang dia kata, ya Allah aku nak buat dosa. Itu ada satu keimanan tu. Maknanya dia ada takut, dia ada takwa. Rather than orang memang just buat sebab mungkin dah jadi normal for him untuk buat benda Yes, tu kan. yes. So benda tu for me is quality juga. Ada a bit of resistance So, and mungkin benda tu untuk kita macam kau ingat Allah juga mungkin untuk kita sikit tapi untuk Allah besar. Betul. Okay. Tapi tak semestinya kita cakap ni, kita promote kan orang-orang kat luar cakap nak enjoy boleh tapi rasa takut. Tak apalah. Manusia right semua message. memang akan macam mana pun akan jatuh daripada kepada kesilapan. Understand. Cuma kesilapan yang mana yang kita tengok ni. Sebab ada yang memang sengaja silap dia. Maknanya dia kalau dia tahu benda tu dan dia ada takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila dia buat juga, that shows your takwa macam mana lah. Keimanan dia macam mana. Level dia besar. Because you kecil mungkin ada niat malam ni nak pergi tempat-tempat yang tak baik dan sebagainya. Tapi you belum buat. Selagi mana you belum buat, Allah tak akan catat benda tu. Niat lah dia, malam ni jom lah kita minum ke apa. Tapi belum buat. Berapa banyak orang yang ada intention macam itu tapi tak buat. Allah tak letak tu sebagai dosa. Sampai dia buat benda tu. Dan bila dia buat benda tu pun, dia teringat Allah Subhanahu Wa Taala pun. Allah sebut apa? Walladzina idza fa'alu fahisha. Kan? Jadi orang yang buat fahisha ni dosa yang besar lah, zina ke apa. Lepas tu dia terlintas zakarullah, dia ingat Allah, wastaghfaru li dzunub, Allah ampunkan dosa dia orang. That shows how Allah punya mercy terhadap kita. Maknanya kalau ada sedikit keimanan dari situ, takut kita pada Allah, itu je dah cukup besar untuk Allah SWT. Cuma macam mana benda ni nak bergerak seterusnya is istiqamah. Dan kita, that's orang kata, actually itu yang important tau. Macam mana benda tu nak automatic. Betul. Dia bukan orang kata pasal buat baik, kau memang baik gini. Tak. Is hari-hari buat baik. Hari-hari buat baik. Jadi lama-lama benda baik ni jadi normal. Yeah. Dan benda yang tak baik ni jadi benda yang kita jarang buat. Betul. Benda baik kita nak usahakan and nak menghindari diri daripada melakukan kepada benda-benda yang jahat. It's an internal struggle that people go through yang kadang-kadang kita tak bincangkan enough. Correct. Dalam internal struggle, that's the word. Dalam lubuk hati manusia ni, lubuk hati okay. There's an interesting statement Al-Imam Ibn Qayyim sebut benda ni. Dia cakap di antara tip nak elak diri pada maksiat ini tip yang saya rasa bagus untuk semua orang is to consider the factor of time. Maksudnya apa tau? Maksudnya tadi kita fikir aku teringat nak minum malam ni and the exact moment that he drinks, daripada niat kepada action, there's a time factor. Okay. Setan datang, setan exploit something which is called hastiness. Okay. Kalang kabut. Kenapa? Dikarenakan bila orang kalang kabut, dia akan buat mistake cepat-cepat. Yes. What happens is this tau. Hati dia is not considered, akal dia campak jauh-jauh. When you don't think and when you don't feel, syaitan cakap, lincah. Kita buat. Yes, dia penetrate tu cepat-cepat. Exactly. Patut tu kata Nabi SAW, al-ajalatu minasyaitan. Hastiness is from syaitan and composure is from Allah. Maka kata Imam Ibn Qayyim, bila terasa nak buat dosa ni, buat satu benda je. Diamkan diri. Tunggu sekejap Tunggu sekejap, setan pun frustrated. Lama kenapa dia tak buat bila dia frustrated, really, dia belah. That temptation will go away. Kalau kita boleh nampak apa setan punya reaction macam cepatlah dia tu. macam you marah. Kan Nabi kata bila you marah, you diri you duduk. Bila you duduk, you baring. Maknanya tenangkan jiwa you. So macam ada involve dalam badan kita lah. So, mungkin kita tengah marah, kepala kita tengah panas ke apa. Bila kita duduk, macam tenang sikit. Kasih masa sikit. Marah ni kan daripada syaitan. Betul. Dan ada pepatah juga yang mengatakan al-ajalatun nadamah. Kira terburu-buru dalam membuat satu perkara ni adalah kekesalan. Benda yang boleh buat you regret forever. So bila you cerita Nabi Adam kita cakap kan, terburu-buru adik-beradik bergaduh sampai terbunuh. Bila dia bunuh, dia menyesal lah. Dia menyesal. Yes, correct. Dan syaitan
dah tak boleh buat apa sebab Syaitan syaitan happy punya lah. the last Hooray. syaitan punya the last achievement is aku nak tengok kau buat penyesalan. Masa kau menyesal tu dan aku kata dengan Allah, ini bari, aku tak masuk campur hal ni. Itu syaitan Kurang bekerja. ajar betul, Itu syaitan Kau bekerja. nak tengok dia punya lebih kurang ajar dia apa tau? Betul ke dahsyat. Lebih kurang ajar dia apa tau? Bila orang buat dosa so Yeah. dia menang Ha. dia kat tepi dah tepuk tangan let me clap for you Yeah. Dia akan buat apa tau? Dia akan buat orang tak payah rasa menyesal Kau je perform. Itu dah level lain lah. There is one more thing. The other thing would be bila orang dah buat dosa, dia akan rasa apa tau? Alamak, that's the end of the road for me. Dia Continue tak, lah. dia Just tak continue. let go pula. Ini semua kerja siapa? Dia setan. Dia tak bukan sahaja plant the seeds of evil in you, Yeah. motivates you to do it, makes you hasty, does not make you regret, and then stops you from letting go. Ini semua kerja setan. Ini talbis iblis lah kan? Exactly. Macam tu Talbis push, iblis. push. Talbis iblis memang semua orang akan ada benda tu. Kalau you tak jaga diri you tak rasa yang benda ni sebenarnya hasutan. Yes. Macam you dah buat jahat ni kan, tapi macam benda jahat tu cakap buat lagi. Itu benda yang memang hasutan yang kita kadang-kadang daripada buat sikit, benda tu jadi besar. Tapi bila dah habis, dah selalu sangat buat benda tu, dah tak ada penyesalan. Padahal at every point yang tadi tersebut, daripada intention ke hastiness ke action, dia ada point for us to simply just say, okay, stop kat sini. Yep. Tapi dia boleh roll lagi. Dia Continue lagi So at the beginning of the journey, control yourself. Wah. Ni cerita ni. So ni Nabi berbalik Ibrahim kepada ni, kisah Nabi Ibrahim tu lah. Yes. Kita memang suka ping jauh Kita memang ping jauh. Ni kalau ping kena telinga dah langgar bawah. Ini dah corner Rossi punya Rossi punya. Sambung dengan cerita. Balik kepada kisah Nabi Ibrahim tu. Kaum dia dah marah. Bapak dia pun malulah. Yes. Jadi diorang pun nak buat satu besar punya punishment untuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni pula diorang nak buat satu punishment pula dengan kekasih Allah. Jadi mesti kena kasih bukan calang-calang punya punishment lah. Kata dia ni dah lah Too much lah dah lah pukul pecahkan kita bertuhan. Undermine kita punya intellect. Semua kita dah Psycho kena tak jadi kita main-main lagi dia kan. Yes. Jadi kita memang kena buat. Jadi tak ada lain tak bukan, memang kena bakar dia. Harriqu. Jadi memang bakar, diorang bakar. So ada riwayat yang mengatakan Nabi Ibrahim ni selama 40 hari tau. Ada riwayat. 40 hari dia diletakkan di dalam api tu. So macam mana kisah kekasih Allah ni boleh survive dalam benda tu kan. So bila Allah sebut dalam Quran, Allah sebut Nabi Ibrahim memang special kan. Bila dia dimasukkan tu, dia memang dalam diri dia tahu yang Allah dengan aku lah. Sebab masa tu siapa dengan dia? And I rasa kalau kita hidup zaman dia pun, kita tak boleh matikan api tu because it's too big for us. Understand. Itu api yang luar biasa. Ada riwayat yang agak aneh sedikit diperbahaskan. Saya cerita ni not to say that it is definitively true tapi diriwayatkan. Ada riwayat yang sebut bila api itu dibina when the fire was made, dia sangatlah besar sehingga orang tak boleh nak dekat pun. Tapi Allah takdirkan ada binatang-binatang yang datang cuba untuk memadamkan api itu. Semua kita fikir balik cute macam rabbit datang pun kecuali satu binatang ada riwayat which is cicak. Patut tu ada riwayat yang cakap apa namanya, cicak tu kita boleh bunuh pada hari Jumaat. Kalau siapa pernah dengar riwayat ni, antara sebabnya adalah dikarenakan semua binatang cuba nak tolong Ibrahim kecuali cicak. Cicak ni kaki pauto kan. So cicak ada hadis yang sahih pun yang mengatakan Nabi meletakkan ganjaran yang besar bagi siapa yang membunuh cicak dengan satu kali pukulan dia. Maknanya sekali you kita tunggu Friday lah. Ni ada perbincangan lah. Tapi para ulama nak tunjukkan yang kenapa disebabkan peristiwa ni lah. Sebab antara binatang-binatang yang lain, cicak yang binatang yang kira dia bantu untuk api tu besar lagi. Dia macam in a way macam aku kasih lagi membara. Bagi mengapi-apikan lah. Itu bahasa dia, api-apikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua sekali lagi. Alhamdulillah. Today, saya cakap English pula Hari ni bersama dengan kita, one of our brothers from Hartana Bros, Ghafur. Apa khabar? Semua okay? Thank you for having me here, bro. Alhamdulillah. So I think yalah, dengan ada you dengan kita as one team bersama BTZ. Alhamdulillah. I think we dapat tahu lebih banyak tentang Hartana macam mana nak plan for Hartana. I think kebanyakan daripada orang-orang yang for young couples banyak yang macam interested into plan for their retirement. So I heard rumah ni, our asset as our property ni,
boleh jadi part of our retirement plan. So macam mana tu Okay, let's say we start from a young couple coming into the market to look for their first home. If they are looking for the long game of using properties as their retirement plan, we call it the asset progression. Yeah. Okay. So first property they get will be a BTO. Okay. BTO kalau boleh kita nak masuk into that segment, we try our best to get either 4 room and above. 4 room and We get above. 4 room and above because of the profits lebih. So kalau 3 bilik, 3 profit bilik dia rate kurang sikit. So kurang your sikit. asset, you can do an asset progression from 3 room, no problem. It's just that the next property kita nak kena we need to be a bit more careful with the next property because the finances may not be there. Alright. So now you get a BTO, a 5 room. Let's say we do a 5 room BTO, and then at the 5th year MOP, dah lepas MOP, 5th year already we sell. Now looking at the average punya profit for a 5 room flat would be about 150 and above. Wow. 150 and above. Now dia dah dapat dia profit, then the next plan would be what I would say kita punya plateau to either private property or a bigger flat. Now usually for asset progression kita go private property. Private property That's the progression lah. Pasal you kalau nak step up betul-betul. Jangan nak step up pergi to another resale HDB. You nak betul-betul step up, you step up to a private Then you property. can see the difference You will definitely see the difference after you go to private property. Now when you go to private property, tak boleh beli any private property. So the private property that you need to enter in has to be a property that is going to give you back more returns when you reach the 4th year, 5th year period. Okay. Now, bila you nak masuk, usually kita advise kita dapatkan a new launch. Wow. New property. So Sama it's a kan new kita home nak masuk BTO kan. The Punya asset progression kita pergi so called BTO or new launch condo. condo. Yeah. Condo punya new launch pula bila dah sampai dia punya period where you can healthily sell, you are looking at a profit about 200, 300 and above. Then the progression pergi mana pula? Okay. Then from there is another plan lah. Another plan. So Yeah. it depends on your current economical situation. Let's say pasal kita as a young couple, kita punya finances pun mesti improve kan. Kita from our job, then after a few years kan kita gaji insyaAllah lebih tambah kan. Our position also go up. Yeah, So by the time you reach maybe 10 years in your cycle, you dah get to a stage where you need to plan your next move. Sekarang dah ada condo, what's your next move? Do you want to upgrade, or do you want to move to another condo, new launch juga? You play new launch 2-3 kali tau. Oh So you nak masuk landed, you dah step up because Singapore land is very scarce. So you beli landed, your profitability is there straight away. Straight away lah. Okay. Straight away, especially in this market. So you dah masuk, then landed. By the time you be landed, I guess you are all settled down, budak-budak dah besar, jangan dah keluar, dah rumah tangga and all that. If they start to plan for landed pun, from the condo pun orang akan profit lah. InsyaAllah, yes. So after landed tu pun orang boleh plan for, that is the plan lah. That's the peak. Oh, that's the peak. That's the peak already. Now, that's where we have to hit the retirement plan already. Okay. Diorang, if they have kids dah besar, kids dah pindah. Now they just left husband and wife, or husband and wife, one kid or something like that. The end goal is to retire comfortably. That's where you downgrade. So ini yang orang cakap bila dah lanjut usia, diorang dah tak nak fikir pasal hutang, diorang dah tak nak fikir pasal all the, yalah, macam bulan-bulan nak kena fikir duit berapa. Yeah, but that's the thing. Kita kalau nak fikir, we look at delayed gratification, the term that we use lah. Bangsa you work now to be okay later. Yeah. So it depends on our own mindset and our own interest and niat lah. You know, kita kalau you know, if you want to have lavish holidays and all that, ni tak boleh pakai lah. Yeah. If you want to maintain a simple lifestyle, but you want a retirement plan, a comfortable retirement plan, then you go. I think it depends on individuals juga lah. Betul. I think ada yang memang dah plan cantik-cantik, sekali Allah tambah pula rezeki diorang. So they can plan for a bigger plan lah. Yeah. So kalau yang condo, memang the condo may not upgrade to landed tau. Oh, It yeah. may be 2 condo. Wah. Then
if the asset progression is as such that their economic status is comfortable for them to do a third property, masuk third property. But the step up from HD must be a condo lah. Okay. Only then you get into the game. Yeah. The real estate. So it's like 5 years your plan Yeah, definitely. 5 years, And 5 he has years to plan like very early tau. Tak boleh lepas beli resale. Lepas tu, okay aku nak buat asset progression dah. It's a bit not late, but you know you are not in the position to plan. Yeah. So jangan terlepas peluang Jangan ni. terlepas peluang. So kalau misal kata you all ada plan untuk nak upgrade, nanti jangan terlepas untuk dapatkan information daripada Hartana Bros. Sebab kalau terlambat, kita tak boleh tolong lah You all Boleh insyaAllah kita tolong lah. Tolong. Sorry, bukan tak boleh tolong. Kita tolong. InsyaAllah kita akan tolong. Tapi kalau boleh jangan terlambat. Dapatkan pertolongan daripada our brothers from Hartana Bros. Okay, thank you. Ada riwayat yang cakap, and this is where it becomes interesting. Kita tahu akhirnya Nabi Allah Ibrahim AS diselamatkan daripada api tersebut. Tapi ada riwayat yang sebut sebelum Ibrahim diletakkan di dalam api itu, maka ada ungkapan Nabi Ibrahim yang menyebabkan dianya itu diselamatkan. Okay. Which is a very known phrase which is other than hasbiyallah wa ni'mal wakil. Masya Allah. Ini adalah kata para ulama ungkapan yang disebut oleh semua nabi-nabi. Hatta nabi kita pun Allah sebut dalam Quran juga kan. Takutlah kepada manusia yang bergabung. Diorang tak takut, malah bertambah iman mereka dan mereka mengatakan hasbunallah wa la ni'mal ilaha wakil. illa. Right? So ini adalah benda yang penting lah. That you understand, cukup bagi aku Allah. Manusia ni, in my understanding, tak boleh buat apa-apa much. Yes. Enough Diorang for bukan magic. me, exactly. Yeah. Enough for me as a guardian, as a protector, Allah. Maka Allah Subhanahu kemudiannya sebut dalam Al-Quran mengenai api tersebut. Apa ayat dia Ustaz? Allah sebut tentang api itu memang besar kan, tapi kita kalau kita faham macam mana Allah boleh selamatkan Nabi Ibrahim dengan begitu lama kan. So yelah dia dicampakkan, orang expect memang dia terus rentung lah kat dalam itu kan. So Allah kira berbicara dengan api itu dengan mengatakan qulna ya narukuni bardan wa salama. Jadi dalam Quran ni you boleh nampak mukjizat bahasa Arab yang Allah gunakan tu cantik kan. Sebab Allah menggunakan term yang bardan, sejuk, wasalaman. Jadilah wahai api, jadilah sejuk dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Sebab secara technically kalau Allah wahyu kepada api untuk jadi sejuk, maka Nabi Ibrahim akan jadi beku. Betul. Dia akan keras lah kan. Means sejuk lah. Tapi Allah gunakan term tu, maknanya dia kau maintainkan dia. Kira room bagi dia room temperature. kira bagi dia macam aircon lah kat situ. Itu Pasal kita ada kefahaman sejuk lah. bahaya juga Ya, kan. sejuk Ada sangat Mia pun ke bahaya. apa kan. So bila term tu yang ulama tengok, inilah di antara mukjizat yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim terselamat daripada itu dan habislah apa yang diorang nak try nak buat tu, sampailah api tu Sampai 4 habis. hari kan? 40 hari. days. 40 days. Riwayat Masya mengatakan Allah. api tu besar sangat sampai dia menyala selama 40 hari. Atau mungkin lebih ataupun kurang. Tapi nak tunjukkan 40 hari tu lama lah. Api dia bukan api sembarangan lah. Understand. Kita masak kena minyak sikit je dah menggelapar. Tu masak telur hujung-hujung pegang pusing. Ini kena campak dalam api. Lama lah tu. Ni di antara hukuman yang sangat berat lah. Kalau kita tengok, sebab diorang ni, zaman diorang ni memang dah terbiasa dengan api pun. Kehidupan diorang ni memang antara penyembahan-penyembahan ketika itu pun ada yang menyembah api. So api untuk diorang ni memang tenaga yang paling bagus lah. Yalah, untuk hancurkan orang dan sebagainya. Tapi menariknya, macam mana api yang boleh tahan 40 hari ni, macam mana seorang Nabi ataupun seorang manusia boleh menahan kat situ. Itu yang buat diorang terpinga lepas tu. So after 40 hari tu dia after 40 hari tu, peliknya masih lagi berdegil. masih lagi bergerak lah. Masih lagi ada that sifat ego. Mungkin tak semua, sebab dalam Quran Allah tak sebutkan semua beriman. Tapi masih lagi Nabi Ibrahim teruskan lagi perjuangan dia. So ada tak yang beriman? Mungkin ada. Yalah, lepas dah saksikan 40 hari, gila. Tapi pelik lah kalau dah tengok 40 hari orang kena bakar. Keluar tak apa-apa je. Api kot. Tiba-tiba tak nak percaya. Itu namanya memang kedegilan yang satu macam lah kan. Tapi itulah hakikat manusia. Kadang-kadang kita tunjukkan apa yang dia perlu lihatkan. Tapi dia tak nak terima juga. That's the reality.
Tapi Allah nak ceritakan kepada kita bahawasanya kalaulah api yang biasa kita kenal sebagai satu benda yang menghancurkan dan satu benda yang perit kepada manusia, Allah boleh selamatkan benda-benda lain yang lebih kurang daripada api itu, takkanlah Allah tak boleh selamatkan. Betul. Kalaulah kita ada masalah financial dalam kehidupan kita ni, takkanlah Tuhan tak boleh selamatkan. Deep. Ni deep. Kalaulah kita Hutang dengan manusia pun. Betul Tak? Allah boleh settle. Wallah. So that is patut tu that statement hasbi Allah. It's a Betul. powerful statement. So kita advise everybody, whatever that you go through in life, hasbi Allah. Nampak macam ringan. Sebab apa nak cakap tentang zaman kita ni, orang-orang kita ni maaf kata memang suka benda-benda yang Maaf misteri-misteri lah. Yalah. Jadi doa-doa macam hasbi Allah ni tak laku. Betul ke benda tu Takung boleh lah jalan? dia, Hari-hari ke? saya dengar baca tak jadi pun ustaz. Tak apa kalau nak rasa cuba masuk dalam api dulu. Tapi itulah yang kadang-kadang dia ringan di lidah kita kan. Macam Nabi kata kan, ada amalan-amalan yang ringan di lidah kita tapi berat di sisi Allah SWT. Kenapa dia ringan? Sebab nak memudahkan kita untuk amalkan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tapi mak dia dalam tu. Betul. Dan orang yang bila dia ucapkan benda tu dengan pemahaman yang betul, benda tu jalan babe. Benda tu akan work lah. Yeah. Itu kadang-kadang kita You need tengok, to feel it lah. Of You course. nak kena rasa macam keyakinan tu. Macam you doa tapi dalam hati lah. Tapi Allah mesti tak ampunkan aku. Pasal aku banyak dosa. Memang takkan ampunkan lah. kata para ulama, kadang-kadang zikir itu apa-apa pun bentuk wirid ataupun zikir kalau diungkapkan sekali dengan penuh penghayatan, lebih baik daripada sebut 1000 kali tanpa penghayatan. One hasbi Allah dengan betul-betul kita faham, insya-Allah Allah beri. Tapi kalau kita orang sebut sebarangnya, kan lepas solat kita dengar kadang maaf katalah. Tadi cakap maaf kata dia kan, maaf katalah. Lepas solat ni subhanallah tu apa Dia sebut betul-betul subhanallah. Dia faham. Alhamdulillah. Allahu Dia akbar. cakap pasal ni banyak benda yang kita boleh side track lagi Banyak. Kadang-kadang macam kita tengok kenapa kita Maaf emphasize kata lagi sangat nak dengan masuk, dengan maaf kata je tak lah. Tapi 25. dengan doa dalam bahasa Brother Melayu 25. doa dalam bahasa Melayu tu pun actually kadang-kadang lagi powerful. Betul. Kalau misal kata you bahasa Arab you tak faham. You doa dengan apa yang you rasa dan you. I rasa lah kemungkinan ada orang kadang-kadang dia bincang pasal doa ni, dia asyik tanya, Ustaz saya nak hafal doa yang inilah, Ustaz doa yang itulah. Kadang-kadang kita fikir balik, ada seorang makcik yang kat Chai Chi ke mana, random yang Chai Chi rumah tadi kan yang EM Ya bukan EM kan ada makcik tu yang kadang-kadang dia bangun tengah-tengah malam, dia tadah tangan dia dan menangis, dia sebut kat Allah dengan bahasa dia sendiri tu. Kemungkinan besar Allah terima dia lagi cepat pada orang yang sebut bahasa Arab ni pun. Masya-Allah. Kemungkinan besar. Because of apa? Penghayatan. Hasbi Allah. Okay, bila cakap pasal penghayatan ni, Pasal Chai Chi bukan? bukan Chai Chi, ni cerita masjid pula. Oh, Bila orang duduk, orang berselawat sampai adakah itu penghayatan atau adakah itu I don't know, approve ke tak approve? tak tahu, Allah alam. Dia kalau kita ada movement as a result of memang natural inclination. Memang orang ngaji kadang-kadang dia ada sway sikit. Ya. Tapi kalau sway itu is choreographed, memang nak gerak dulu, dan itu kita question lah. Okay. Allah alam tak tahu. Maknanya benda tu Allah. datang dengan dia punya mood lah. I biasa mengulang Quran dan kita akan bergerak. Tapi kalau tak ada gerak pun tak apa-apa. Betul lah. Sebab kita punya intention bukan pasal gerak dia. Cuma orang sekarang fokusnya kau make sure zikir kau kena gini-gini. Maka benda tu kita nak question. Adakah dengan bergerak tu you lebih fokus? You lebih khusyuk? correct. Ataupun setakat you duduk dan you istighfar pada Allah, tak payah gerak-gerak pun boleh. Sebab tak semua orang yang perlu gerak. Betul. Takutnya apa? Takutnya apa tau? Orang yang gerak-gerak ni, la ilaha. Macam gitu. Takut orang yang tengah tengok ni is like macam, dok, dia ni legend saya kata. Dia ni cara betul. Betul tak? Takut penyampaian tu orang dari luar. Macam orang kita, orang-orang layman ni, masuk masjid tengok cakap, wah dia ni confirm dengan Nabi dah sebelah-sebelah sih. You know like they will pass that kind of remarks kan. This matters of immersion, this matters of spiritual experience. Luaran ni kadang-kadang tidak menggambarkan banyak. So it is something that is usually internal first. Yang luaran ni kalau dia follow suit, kita berzikir dan kita bergerak sikit, fine. Tapi kalau fikir luaran, and to what extent? Lepas tu apa? Tak nak TikTok pula. Gini TikTok. Oh dah timing dah. Luaran Ya, pun tak timing gitu. pun dah Jadi sweet apa pun bila kita nak buat ibadah tu kita ikhlaskan lah. Kalau daripada orang tak payah gerak-gerak lebih. Kalau nak sendiri nak gerak macam mana silakan lah. Dalam tu. InsyaAllah kita jumpa pada episod yang seterusnya.